Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua ya. Okey, Jiwei tak tahu pergi mana dah, tak apa. Jadi, memandangkan kelas ini dirakamkan, jadi cikgu berharap, cikgu betul-betul berharap segala benda yang cikgu bercakap hari ini direkodkan dan anda boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang lain ya. Murid-murid, pertama sekali cikgu nak menyentuh Google Classroom. Kalau murid-murid sekarang tengok pada skrin ya, sila buka skrin sekarang. Okey, cikgu pun tak nampak masih sebab benda ni penting. Ini adalah evidence ya, evidence ataupun kita panggil bukti lah untuk anda nanti defense untuk mendapatkan PBD tahap penguasaan yang lebih tinggi. TP ya. Kita pun tahu kita TP 1 hingga 6. Sekarang banyak pentaksiran adalah berasaskan sekolah ya, PBD. Jadi murid-murid, pertama sekali sila menyampaikan kepada kawan-kawan 4 MPB. Kalau anda tengok pada skrin ini, ya, terima kasihlah kepada macam Chu Wen Yin, Damia, Jiwei dan juga siapa yang tadi masuk itu? Sumaya. Pun ada dalam grup, bagus. Yang tak ada itu, kita dah masuk ke tahun kedua ya. Jadi tak ada alasan dah kata tak ada internet ke, tak ada komputer. Perlu berusaha. Jadi, kalau anda dah masuk ke kelas ini, kalau anda tak masuk ini aja aku nak bagi tahu. Kalau anda tengok, kita ada banyak assignment di sini. Assignment pun senang-senang saja. Jadi macam Damia ya. Damia dan Chu Wen Yin ya. Cikgu bukan nak marah, tak. Cikgu nak bagi tahu je. Damia ada, Damia dan juga Chu Wen Yin. Ada tak? Damia Nur Syafiqah ada? Boleh bagi respon tak? Kalau respon tak boleh nak cakap, angkat tangan macam ni pun cikgu faham je. Adakah tak Damia, Syafiqah dan juga Chu Wen Yin? Wen Yin ada Wen Yin? Terima kasih Syafiqah. Chu Wen Yin? Wen Yin ada Wen Yin? Kalau ada boleh angkat tangan sikit. Kalau malas anda boleh tulis pada skrin pun boleh. Kalau boleh buka mic lagi bagus lah. Wen Yin? Wen Yin ada tak Wen Yin? Okey, Wen Yin pun tak ada. Sumaya tak hantar, tak apa, nanti cikgu bagi tahu sekarang. Okey, macam Damia Nur Syafiqah dan Chu Wen Yin, kalau anda tengok pada skrin ya, cikgu tahu kamu turn in. Tetapi adalah benda yang cikgu suruh kamu menjawab dalam kertas dan scan, hantar semula dalam Google Classroom. Okey, jadi seperti yang anda tengok di sini, kamu tidak menghantarlah Chu Wen Yin. Damia tak hantar kan. Jadi cikgu tak boleh bagi markah lah. Okey, minta maaf ya. Jadi perlu anda tulis, lepas itu ambil gambar dengan handphone macam NGW, bagus GW. Jawapan cikgu dah bagi sebenarnya. Kalau anda hantar macam tu, cikgu boleh tengok kamu buat kerja. Sekurang-kurangnya anda buat kerja sikit. Okey, jadi cikgu boleh bagi markah. Kalau anda tak buat, ini yang menjadi isu. Kosong lah. Cikgu nak tanda apa kan. Ini tengah rakam ya. Dan seperti anda tengok, ini adalah markah menyeluruh untuk setiap individu. It's also okay, 每一个人的分数每一个人 yang cikgu tandalah sehingga hari ini. Cikgu nak ucapkan juga terima kasih pada Aisyah Sofia, Aisyah Sofia walaupun tak ada kat sini. Ya, dia baru masuk Google Classroom. Kalau anda tengok, ini yang menjadi isu dia. Kalau kawan-kawan anda suka-suka masuk Google Classroom pada akhir, jadi cikgu perlu buka semula, 我要开会要之前的 assignment, cikgu perlu buka semula assignment semua, tanda, buka tengoklah dan tandakan. Kalau anda tengok pada Nur Aisyah Sofia ini, yelah di depan cikgu perlu buka semula, cikgu perlu tanda dari awal sampai akhir. Nampak? Jadi minta tolong. 我现在是祈求你们帮忙minta tolong. Sumaya ada Sumaya? Ada kan? Jadi bolehlah bagi tahu kawan-kawan semua, tolonglah masuk Google Classroom. Kerja cikgu pun tak berat. Cikgu punya kerja paling tidak pun tengok YouTube. Lepas tu jawab soalan praktik formatif dan juga objektif saja pun, soalan objektif. Lepas hari ini, cikgu akan bagi quiz objektif lagi, bab 7 dan yang ke atas. Okey? Cikgu ulang ya. Lepas ini, cikgu akan bagi banyak quiz objektif bermula bab 7 hingga bab 12. Sebab apa? Ini untuk menanda memberikan PBD
Kalau sesiapa yang tak tahu apa itu PBD, sekali lagi cikgu pun sebutlah. Cikgu memang bukan apa tau. Sebenarnya cikgu rasa kecewa pun ada lah. Kecewa lah. Cikgu, tapi apa boleh buat kan. Kita faham PDPR ini semua orang ada kekangan lah. 我知道你们有你们的难处. Tetapi cikgu pun ada cikgu punya tempat juga masalah juga. Cikgu perlu tanda. Jadi macam 4 MVV, nanti cikgu akan mula bagi quiz untuk bab 7 hingga bab 12 lah. Bab 7 hingga bab 12. Jadi di sinilah murid-murid akan jawab seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin anda sekarang. Okey, kalau kamu tengok pada skrin Okey, cikgu pun memang tak nak menjadikan susah semua kan. Jadi kalau anda tengok di sini, sekejap ya, cikgu nak sort sekejap. Okey, nanti cikgu sort semula. Sebab cikgu sebelum ni cikgu ada buat susunan untuk tengok PPD anda semua. Sekejap. Okey. Kalau anda tengok pada skrin, yang bahagian oren ini ialah mereka yang tak hantar kerja lah. Cikgu akan bagi TP1 terus. Dan untuk bab 7 hingga bab 12, kamu akan diberikan penilaian untuk domain pengetahuan lah. Penerokan unsur dan tenaga kelestarian hidup. Bukan domain, tema. Dalam setiap tema ini, penerokan unsur dan alam ada beberapa bab di dalam. Tenaga dan kelestarian hidup ada 2 bab di dalam dia. Jadi kamu akan diberikan markah. Dengan itu, kita akan tutupkan tirai untuk pemakahan PBD lah. Jadi cikgu kalau bagi kamu TP2 lah. TP3, TP4, TP4. Itu yang kamu akan dapat pada penghujung tahun nanti. Okey? Jadi cikgu nanti akan bagi quiz dalam Google Classroom. Okey? Bagi tahu kawan-kawan lain siapa tak ada di dalam Google Classroom, cikgu tidak bertanggungjawab ya. Sebabnya cikgu dah memberikan masa yang cukup 2 tahun dah untuk masuk ke dalam satu Google Classroom je. Okey? Kalau ada handphone, memang tak ada masalah pun untuk sebenarnya masuk Google Classroom. Jadi perlu fikirkan jalan. Terima kasih sekali lagi kepada mereka yang telah berusaha, okey, dan juga cuba jawab soalan. Okey? Macam baru-baru ini ada satu YouTube yang cikgu suruh tonton. Hanya 2 orang yang tonton saja ya, iaitu Chu Wenyin dan juga Jiwei. Jiwei ya. Jadi Damia, Nadia pun ada kan? Nadia Nadira boleh angkat tangan ke tak ataupun bagi sedikit respon? Nadia Nadira ada? Nadia Nadira? Dah tutup dah, terus keluar. Dan Sumaya, okey, kalau anda tengok sekali lagi, cikgu hanya minta tonton YouTube dan turn in, tapi kamu gagal untuk membuat demikian lah. Kalau nak buat sekarang masih boleh lah, cikgu akan bagi markah juga. Hanya minta tonton saja, tonton untuk yang beberapa perkara penting pada bab 11, daya dan gerakan. Jadi murid-murid minta tolong belajar. Kalau anda hari ini tak belajar, nanti kalau belajar di politeknik ke college ke ataupun universiti, benda sama je. E-learning. Ini kita panggil e-learning. Okey? Boleh kan? Boleh ikut ke tak Syafiqah? Syafiqah ke Sumaya? Boleh ikut? Jiwei okey kan Jiwei? Boleh cikgu. Boleh kan? Sumaya dan juga Syafiqah? Boleh tak bagi respon? Angkat tangan ke tapi boleh kan? Dan jika no Syafiqah, boleh kan? Nadia Nadira? Are you okay? Bagus. Saya tahu hari ini cuaca sejuk. Jadi apa boleh buat kan murid-murid. Jadi kita sambung hari ini kita sambung belajar. Murid-murid sekarang kita akan terus ya, kalau anda rasa kamu tak boleh nak buka skrin kerap sebab data ya, tak apa, dengar suara cikgu saja. Jadi kalau anda buka muka surat sekarang 254. Okey. Cikgu, bagaimana dengan bab 11? Bab 11 sebelum ni saya banyak yang saya tak reti. Sabar ya. Selepas kita habis bab 12, iaitu habis silibus yang ada dalam buku teks ni, untuk masa akan datang, murid-murid, sehingganya buka sekolah, kamu balik ke sekolah, kita akan buat latihan. Okey, kita akan buat latihan. Setiap kali kita masuk, kita akan buat latihan.
Okey, berdasarkan kepada buku teks, kita akan ambil latihan sumatif dan juga melengkapkan laporan eksperimen yang patut ada. Cikgu betul-betul berharap kalau buka sekolah untuk murid tingkatan 4 nanti, kamu datang lebih kepada nak melengkapkan kerja hantar supaya dapat PBD yang lebih tinggi untuk anda. Okey, jadi jangan kata cikgu tak mengajar ataupun tiada PDPR sebelum ini ya. Kita mengajar. Okey, kita mengajar. Hanya murid setakat mana yang kamu boleh ikut saja. Jadi murid-murid, kalau anda tengok tenaga nuklear, banyak benda yang melintaskan minda kamu dan biasanya perkara itu adalah perkara yang tak baik. Cikgu, nuklear, fusa. Okey, tak baik. Kena nanti dapat kanser. Ya ke? Itu satu. Biasanya orang sebut tenaga nuklear benda yang negatif. Tapi setakat mana kebetulan tersebut ataupun bukan kebetulan, kebenarannya tersebut. Okey, kedua. Cikgu, saya dengar juga tenaga nuklear ini okey, boleh menjanakan tenaga elektrik yang lagi baik. Yang lagi baik dan lagi mesra alam. Mesra alam. Tadi cikgu kamu kata kami akan fikir pasal tak baik. Tapi kita sekarang makin lama makin dengar orang cakap tenaga nuklear mesra alam. OK， 也说辐射的能量是比较亲近大自然的cikgu, apa kamu cerita ni? Nuklear. Tak apa, nanti kita akan tengoklah. Jadi isu dia, adakah tak dia betul-betul negatif dan adakah tak dia negatif tu kedua, dia betul-betul boleh jadi mesra alam. Jadi untuk memahami bab ini, tenaga nuklear, cikgu nak sebut beberapa kata kunci dia ya. Untuk pagi ni, muka surat 254. Ya, pertama, tenaga nuklear, fusa nengyang. Ya, lepas itu kita akan belajar bulatkan pembelahan nukleus, pelakuran nukleus yang ketiga. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Mana satu yang kita samakan dengan tenaga nuklear hasilan logi nuklear seperti yang dalam gambar raja tersebutlah. Mana satu yang kita nak kaitkan dengan tenaga yang dihasilkan di matahari. Matahari. Cikgu, matahari pun kira-kira tenaga nuklear ke? Sebenarnya ya, hanya dia isu dia pembelahan ataupun pelakuran nuklear. Bagaimana tenaga nuklear datang? Kita nak tengok nanti. Dan di sinilah kita akan masuk secara mendalam untuk reaktor nuklear. Letakkan garis untuk yang keempat ke reaktor nuklear. Okey, reaktor nuklear. Okey, reaktor nuklear ini yang kamu nampak dalam banyak cerita seperti X-Men, Godzilla pun ada. Okey. Dan juga untuk case yang baru-baru ini berlaku, bukan baru-baru tak 5-6 tahun lepas, di mana logi nuklear di Jepun yang katanya disebabkan tsunami, dia runtuh. Okey, menyebabkan pembebasan bahan radioaktif yang bebas ke dalam air laut. Masuk air laut. Macam mana? Jadi bagus ke tak bagus? Jadi apa cerita dia? Penjanaan elektrik kita perlu faham daripada reaktor nuklear dan impak ujian nuklear. Jadi tengok muka surat 255. Ya, mengapa jumlah negara yang menggunakan tenaga nuklear semakin meningkat? Ini soalan yang penting ya. Mengapakah jumlah negara yang menggunakan tenaga nuklear semakin meningkat? 老师，你在讲着我们的国家也要用辐射吗？ Negara Malaysia nak menggunakan tenaga nuklear ke? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Cikgu, tetapi saya telah belajar dari dulu tenaga hidroelektrik sangat mesra alam. 你说用水力发电是很对环境的那个伤害度最低的. Sebenarnya untuk membuat tenaga hidroelektrik kita banyak berkorban. Cikgu ulang korban kawasan hutan untuk menjadi empangan air. Murid-murid, kalau kita nak menjanakan tenaga hidroelektrik,
kita akan tenggelamkan tempat yang besar macam Kuala Lumpur. Bayangkan Kuala Lumpur ditenggelamkan air untuk menjanakan tenaga elektrik semata-mata. Kalau cikgu tanya macam tu, tenaga hidroelektrik bagus ke tak bagus? Kalau cikgu tanya macam, cikgu sebut macam tu kan, cikgu dah tanya, tenaga hidroelektrik akan tenggelamkan kawasan seluas Kuala Lumpur untuk janakan tenaga elektrik。意思说，如果我们用水力发电的话，我们会将一个吉隆坡这样大的地区装上水，然后用来做水力发电。Bagus ke tak bagus? Baik ke tak baik? Boleh cikgu tanya Syafiqah tak contohnya? Bagus ke tak bagus? Ataupun Sumayyah? Boleh jawab tak? Bagus ke tak bagus? Kalau tenaga hidroelektrik akan tenggelam, baguslah. Macam Jiwa cakap tak. Sumayyah, Syafiqah ada? Nadia, Nadira? Wenyin ada Wenyin? Boleh jawab tak? Oh, terima kasih Sumayyah. Cu Wenyin. Cu Wenyin ada? Cu Wenyin. Okey, jadi jawapan dia memang tak. Ramai orang dah diajar dari sekolah rendah, mungkin memang betul tenaga hidroelektrik dia gunakan air sahaja untuk menjanakan elektrik, tetapi tempat yang tenggelamkan air tu, satu. Lepas tu banyak tenaga di Malaysia dihasilkan daripada pembakaran apa itu panggil tu, petroleum ataupun bahan api fosil. Oh, cikgu bakar jana elektrik, so what? Dia bakar, suasana akan jadi makin panas. Itu pasal kita punya persekitaran makin lama jadi makin panas sebab kesan rumah hijau. Okey, gas rumah hijau yang dibebaskan melalui pembakaran. Cikgu, saya tak bakar pun, selagi kamu charge elektrik, kamu buka elektrik, kamu guna elektrik, kamu adalah pengguna. Kamu ada tanggungjawab. Kalau untuk orang Islam, kita faham manusia adalah khalifah di atas bumi. Kamu bertanggungjawab untuk menjaga bumi. Dan kita secara langsung dan tak langsung, setiap hari memang mencederakan bumi. Nak ke tak nak. Jadi kamu tak tahu? Jadi salah satu daripada tenaga elektrik yang boleh melindungi daripada bumi terus lagi cedera ataupun terus lagi jadi panas adalah tenaga nuklear. Jadi bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Jadi cikgu nak tengok, cikgu nak sebut ya. Kalau anda tengok pada muka surat 256, okey, 256, cikgu tak dapat masih. Tenaga nuklear memberikan banyak manfaat. Kita perlu ubah konsep dulu ya. Pertama, kita setiap kali cakap tenaga nuklear adalah negatif. Tapi kita sebenarnya guna. Tenaga nuklear memberi banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Okey, banyak negara menggunakan tenaga nuklear, walaupun kamu hanya boleh sebut Jepun, negara Eropah seperti Perancis adalah antara negara yang paling depan untuk tenaga nuklear. Cikgu sebut tenaga nuklear di Perancis. Cikgu, Perancis ya, Eropah. Okey, China pun ada menjanakan tenaga nuklear. Okey, kini terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber negara. Di negara mereka seperti Amerika, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Mengapakah mereka gunakan tenaga nuklear? Kalaulah tenaga nuklear seperti yang kita fikirkan ataupun disebutkan dalam cerita, oh tak bagus, kamu ingat Amerika bodoh ke untuk menggunakan tenaga nuklear walaupun dia tak bagus? Jawapan dia memang akan jadi bagus. Baguslah baru mereka guna. Okey, baguslah baru mereka guna. Itu konsep dia. Okey, jadi tenaga nuklear adalah tenaga alternatif. Bulatkan tenaga alternatif. Tenaga alternatif. Okey, 你说可以取代别的能量, boleh mengambil alih tenaga lain yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Cikgu ulang, banyak tenaga di Malaysia bukan hidroelektrik ya. Ya, tak nafikan Malaysia ada hidroelektrik. Tapi majoriti tenaga elektrik yang kita hasilkan adalah melalui pembakaran. Langsung ransau, membakar. Kita bakar jana elektrik, bakar jana elektrik. Jadi cikgu, bagaimana bakar jana elektrik?
Benda ini pun dah diajar di tingkatan 2 kalau tak silap cikgu, tingkatan 2. Tapi cikgu akan sebut semula kalau ada masa mengizinkan ya. Jadi tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga lain. Itu adalah tenaga nuklear. Jadi tenaga nuklear menghasilkan gariskan sinaran mengayon. Gariskan sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon. Yang telah digunakan banyak tempat seperti perubatan, macam CT scan ke, X-ray ke, mahupun pertanian dan perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Dan paling penting cikgu nak kamu highlight yang ketiga, kotak ketiga ini. Kotak ketiga ini, tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Okey? Menghasilkan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Sebab dia tak bakar. Dia tak bakar secara fizikal. Juga ulang, dia tak bakar. 它没有燃烧东西. Jadi dia tak menghasilkan gas rumah hijau. Cikgu, apa itu gas rumah hijau? Ini cikgu perlu sebut sekali lagi, bukakan skrin kamu sekarang kalau anda tengok. Cikgu, apa itu gas rumah hijau? Jadi cikgu terpaksa sebut semula, ini adalah bab yang ke-6 ke ke-5, cikgu lupa dah. Jadi kalau anda ingat lagi, ini adalah bumi. Anda kata kamu ingat. Ini adalah bumi. Kita tahu bumi dilindungi oleh atmosfera. Ada satu lapisan gas atmosfera. Okey? Kita pun tahu bahawa ada cahaya matahari. Semua tahu ya? Jadi cikgu ulangkan semula ya kesan rumah hijau dengan cepat je. Okey? Kalau cahaya sinaran masuk, ini sinaran matahari. Okey, dia akan pancarkan semula, dipantulkan balik ke angkasa, lepas tak apa. Yang menjadi isu adalah tenaga haba dia ni. Okey, dia telah memanaskan bahagian permukaan bumi, dia menghasilkan haba. Okey, disebabkan persekitaran dia, cikgu ulang, disebabkan persekitaran dia ada gas rumah hijau. Cikgu ulang ya, ada gas rumah hijau. Ini gas rumah hijau. Cikgu, apa itu gas rumah hijau? Antara dia paling terkenal ialah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida adalah hasil pembakaran. Itu pasal tempat yang lepas bakar biasanya kamu akan rasa panas. Dia itu api satu. Kedua, dia menghasilkan gas karbon dioksida di mana dia akan perangkap haba. Cikgu ulang perangkap haba. Macam mana kamu nak fikirkan isu perangkap haba itu paling senang, murid-murid? Bayangkan kalau kamu pergi ke bilik air rumah, pergi tandas rumah. Murid-murid, kalau kamu pernah masuk bilik air selepas adik-beradik mandi atau mak ayah mandi, mereka keluar. Walaupun mereka gunakan air sejuk, air pipe. Murid-murid, kalau kamu masuk bilik air selepas orang mandi, walaupun mereka gunakan pipe air saja, kamu rasa macam mana? Panas ke sejuk? Panas ke sejuk? Selamat datang ya Siti Adila Izzati. Apa yang kamu rasa, murid-murid? Boleh juga tanya ke tak? Siti Adila Izzati? Baru masuk kan? Tak apa, cikgu tanya je. Kamu masuk bilik air, panas satu. Terima kasih Jiwei. Adila Izzati, boleh jawab ke tak? Kalau kamu masuk dalam bilik air selepas orang mandi. Selepas orang mandi dengan air pipe, bukan air panas pun, air pipe. Kamu masuk, kamu rasa macam mana? Panas. Okey? Sebab apa? Sebab wap air perangkap haba. Wap air perangkap haba. Walaupun pipe air sejuk, tapi ada wap air dalam bilik air, dia perangkap haba badan kita. Jadi dia jadi macam panas. Okey? Itulah fungsi macam sauna lah. Jadi yang penting, okey, perangkap haba. Jadi kita tahu bahawa kalau kita gunakan tenaga, kita gunakan bahan api hasilkan tenaga elektrik, 如果我们用燃料去产生电能的话, kita bakar,
lambat laut kita akan dapat persekitaran kita makin panas disebabkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ini menjadikan sekitar lebih panas. Jadi murid-murid, salah satu alternatif, sekali lagi juga guna istilah alternatif, untuk menyelesaikan masalah tenaga elektrik dihasilkan oleh bahan api adalah menggunakan tenaga nuklear. Sebab tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Murid-murid menghasilkan gas rumah hijau yang sedikit. Boleh dikatakan kosong sebenarnya. Okey? Tidak dinafikan. Murid-murid tengok muka surat 257. Tidak dinafikan ada kesan buruk sumber tenaga nuklear seperti sisa radioaktif,重要的那些辐射物要丢去哪里? Di manakah kita akan buang bahan-bahan radioaktif ini? Okey, ini yang cerita kalau kamu tonton Godzilla kan yang raksasa besar tu. Godzilla itulah makan sisa-sisa radioaktif yang negara-negara maju ni buang ke dalam dasar laut. Katanya cerita itu kan. Tapi betul, memang kita akan tanam di dalam dasar laut. Lepas kita gunakan bahan-bahan radioaktif itu, kita akan simpankan dalam satu tong yang besar, tenggelamkan ke dasar laut. Okey, jadi nak kata dia ada keburukan untuk cerita, tapi tong ini bukan tong air biasa tau. Dia memang tong yang cukup keras untuk tutupkan bahan radioaktif itu daripada keluarkan sinar radioaktif yang boleh menjejaskan hidup. Okey, jadi sisa radioaktif itu salah satu isu untuk kesan buruk dia dan tidak nafikan kalau disalahguna. Jika ulang, disalahguna. 如果被滥用的话, macam kita belajar sebelum ni dadah. Dadah kalau digunakan baik dia jadi ubat. Kalau disalahguna, itulah kita panggil dadah menjejaskan kesihatan orang. 如果被滥用的话，辐射能量被滥用，dia akan menjadikan seperti yang kamu nampak dalam gambar raja muka surat 257 ni, tenaga nuklear ini boleh menghasilkan bom nuklear lah, boleh meletupkan tempat-tempat manusia tinggal, menyebabkan malapetaka. Jadi murid-murid, dia sampai di sini kamu akan tertanya. Okey, sampai di sini kamu mungkin akan tertanya, cikgu, apakah sebenarnya kebaikan ataupun keburukan untuk kita punya tenaga nuklear? Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Kita pun cuba tengok beberapa video ya. Tengok 2 video di sini. Okey. Kita tengok ya. Boleh buka skrin sekarang. Cikgu nanti akan share juga link ini. Okey, murid-murid. Cikgu akan share 2 dulu ya. Kita tengok dulu. Sambil itu kita tengok ya. So we're going to learn about the nuclear reactor. Oh, bukan. Ini nuclear reactor lain. Say. Nanti ini pun cikgu akan sentuh. Sabar ya. Bukan yang ini. Cikgu nak. Okey. Kita cuba tengok. Cikgu faham mungkin anda tak berapa faham apa yang disebutkan nanti, tapi tak apa. Tengok gambar raja. Pro itu yang baik, kontra itu yang tak bagus lah. Jadi setakat mana yang kita perlu tahu tenaga nuklear boleh menyumbang kepada tamadun manusia. Tengok Power. We found it frustrating and confusing. So let's try and get to grips with this topic. It all started in the 1940s. After the shock and horror of the war and the use of the atomic bomb, nuclear energy promised to be a peaceful spin-off of the new technology, helping the world get back on its feet. Everyone's imagination was running wild. Would electricity become free? Could nuclear power help settle the Antarctic? Would there be nuclear-powered cars, planes, or houses? It seemed that this was just a few years of hard work away. One thing was certain, the future was atomic. Just a few years later, there was a sort of atomic age hangover. As it turned out, nuclear power was very complicated and very expensive. Turning physics into engineering was easy on paper, but hard in real life. Also, private companies thought that nuclear power was much too risky as an investment. Most of them would much rather stick with gas, coal and oil.
But there were many people who didn't just want to abandon the promise of the atomic age, an exciting new technology, the prospect of enormously cheap electricity, the prospect of being independent of oil and gas imports, and in some cases, a secret desire to possess atomic weapons provided a strong motivation to keep going. Nuclear power's finest hour finally came in the early 1970s when war in the Middle East caused oil prices to skyrocket worldwide. Now, commercial interest and investment picked up at a dazzling pace. More than half of all the nuclear reactors in the world were built between 1970 and 1985. But which type of reactor to build, given how many different types there were to choose from? A surprising underdog candidate won the day, the light water reactor. It wasn't very innovative and it wasn't too popular with scientists, but it had some decisive advantages. It was there, it worked, and it wasn't terribly expensive. So, what does a light water reactor do? Well, the basic principle is shockingly simple. It heats up water using an artificial chain reaction. Nuclear fission releases several million times more energy than any chemical reaction could. Really heavy elements on the brink of stability, like uranium-235, get bombarded with neutrons. The neutron is absorbed, but the result is unstable. Most of the time, it immediately splits into fast-moving lighter elements, some additional free neutrons, and energy in the form of radiation. The radiation heats the surrounding water, while the neutrons repeat the process with other atoms, releasing more neutrons and radiation in a closely controlled chain reaction. Very different from the fast, destructive runaway reaction in an atomic bomb. In our light water reactor, a moderator is needed to control the neutron's energy. Simple, ordinary water does the job, which is very practical since water's used to drive the turbines anyway. The light water reactor became prevalent because it's simple and cheap. However, it's neither the safest, most efficient, nor technically elegant nuclear reactor. The renewed nuclear hype lasted barely a decade though. In 1979, the 3 Mile Island nuclear plant in Pennsylvania barely escaped a catastrophe when its core melted. In 1986, the Chernobyl catastrophe directly threatened Central Europe with a radioactive cloud, and in 2011, the drawn-out Fukushima disaster sparked new discussions and concerns. While in the 1980s, 218 new nuclear power reactors went live, their number and nuclear's global share of electricity production has stagnated since the end of the 80s. So what's the situation today? Today, nuclear energy meets around 10% of the world's energy demand. There are about 439 nuclear reactors in 31 countries. About 70 new reactors are under construction in 2015, most of them in countries which are growing quickly. All in all, 160 new reactors are planned worldwide. Most nuclear reactors were built more than 25 years ago with pretty old technology. More than 80% are various types of light water reactor. Today, many countries are faced with a choice: the expensive replacement of the aging reactors, possibly with more efficient but less tested models, or a move away from nuclear power towards newer or older technology with different cost and environmental impacts. So, should we use nuclear energy? The pro and contra arguments will be presented here next week. Subscribe and then you won't miss it. Okey. Murid-murid, kalau anda dah tengok tadi, cikgu akan share semula nanti dalam Google Classroom lah. Okey, Google Classroom nanti kamu boleh tonton semula. Jadi kalau anda tengok, kamu pun boleh agak apa point yang disebutkan tadi kan. Dalam point dia menyebut, okey, ada kebaikan dan ada keburukan. Keburukan nuklear seperti yang anda tonton dalam banyak cerita, dia tak bagus semua itu. Namun, kebaikan dia adalah satu penggantian tenaga yang lebih murah berbanding dengan apa yang ada lebih murah. Ya, pembinaan dia mahal. Tapi lepas dah bina, dia punya tenaga nak dihasilkan itu, proses dia nanti kita akan sebut juga. Proses dia hasil jana elektrik adalah lebih murah berbanding yang lain. Satu. Yang kedua, yang penting dia juga tidak membawa banyak impak kepada persekitaran. Okey, persekitaran kita. Jadi, kita tengok lagi. Satu lagi, tengok je. Nanti cikgu akan share semula ini semua dalam WhatsApp lah. Bukan WhatsApp pula. Google Classroom ya. Nanti kamu boleh tonton semula. Dia tengok dulu. When we hear the word radiation, it's tempting to picture huge explosions and frightening mutations. But that's not the full story.
Radiation also applies to rainbows and a doctor examining an X-ray. So what is radiation really, and how much should we worry about its effects? The answer begins with understanding that the Okey, jadi dia sebut istilah radiation ataupun kalau ikut IBM bahasa Melayu radiasi ya. Fusa, okey? Radiation. Jadi dia pun dah sebut di sini bahawa radiasi bukan sesuatu yang boleh dihasilkan oleh tenaga nuklear sahaja. Dia juga berkait dengan penghasilan pelangi. Rainbow. Jadi rainbow pun radiation ke? Ya. Jadi kita tonton sampai habis ya. The word radiation describes two very different scientific phenomena, electromagnetic radiation and nuclear radiation. Electromagnetic radiation is pure energy consisting of interacting electrical and magnetic waves oscillating through space. As these waves oscillate faster, they scale up in energy. At the lower end of the spectrum, there's radio, infrared, and visible light. At the higher end are ultraviolet, X-ray, and gamma rays. Modern society is shaped by sending and detecting electromagnetic radiation. We might download an email to our phone via radio waves to open an image of an X-ray print, which we can see because our screen emits visible light. Nuclear radiation, on the other hand, originates in the atomic nucleus, where protons repel each other due to their mutually positive charges. A phenomenon known as the strong nuclear force struggles to overcome this repulsion and keep the nucleus intact. However, some combinations of protons and neutrons, known as isotopes, remain unstable or radioactive. They will randomly eject matter and/or energy known as nuclear radiation to achieve greater stability. Nuclear radiation comes from natural sources like radon, a gas which seeps up from the ground. We also refine naturally occurring radioactive ores to fuel nuclear power plants. Even bananas contain trace amounts of a radioactive potassium isotope. So if we live in a world of radiation, how can we escape its dangerous effects? To start, not all radiation is hazardous. Radiation becomes risky when it rips atoms' electrons away upon impact, a process that can damage DNA. This is known as ionizing radiation, because an atom that has lost or gained electrons is called an ion. All nuclear radiation is ionizing, while only the highest energy electromagnetic radiation is. That includes gamma rays, X-rays, and the high energy end of ultraviolet. That's why, as an extra precaution during X-rays, doctors shield body parts they don't need to examine, and why beachgoers use sunscreen. In comparison, cell phones and microwaves operate at the lower end of the spectrum, so there is no risk of ionizing radiation from their use. The biggest health risk occurs when lots of ionizing radiation hits us in a short time period, also known as an acute exposure. Acute exposures overwhelm the body's natural ability to repair the damage. This can trigger cancers, cellular dysfunction, and potentially even death. Fortunately, acute exposures are rare, but we are exposed daily to lower levels of ionizing radiation from both natural and man-made sources. Scientists have a harder time quantifying these risks. Your body often repairs damage from small amounts of ionizing radiation, and if it can't, the results of damage may not manifest for a decade or more. One way scientists compare ionizing radiation exposure is a unit called the sievert. An acute exposure to 1 sievert will probably cause nausea within hours, and 4 sieverts could be fatal. However, our normal daily exposures are far lower. The average person receives 6.2 millisieverts of radiation from all sources annually, around a third due to radon. At only 5 microsieverts each, you'd need to get more than 1,200 dental X-rays to rack up your annual dosage. And remember that banana? If you could absorb all the banana's radiation, you'd need around 170 a day to hit your annual dosage. We live in a world of radiation. However, much of that radiation is non-ionizing. For the remainder that is ionizing, our exposures are usually low, and choices like getting your home tested for radon
and wearing sunscreen can help reduce the associated health risks. Marie Curie, one of the early radiation pioneers, summed up the challenge as follows: "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less." Okey, jadi Jeku pun tak nak buang masa untuk bahagian ini ya. Jadi seperti yang anda tengok tadi, dia cuba nak menyampaikan beberapa mesej. Jeku cuba pendekkan yang poin penting dia dulu untuk menyenangkan anda faham. Pertama, radiasi bukan sesuatu yang hanya kita sebut ketika belajar tenaga nuklear. Tidak ya. Kita sentiasa setiap hari didedarkan oleh pelbagai sumber radiasi. Okey, tidak kira daripada tenaga nuklear ataupun tidak, mahu pun handphone makanan pun ada radiasi yang kecil. Okey, sebab dia mengandungi isotop. Sesiapa yang tak tahu isotop itu perlu tengok balik bab berkenaannya. Bahan dan unsur itu juga ada sebut atom, molekul dan juga ions. Di sana jika kita pun sebut juga mengenai isotop, kalau kamu ingatlah. Dan kamu juga perlu tahu bahawa, okey, radiasi itu dihasilkan oleh cara apa? Kalau anda dengar baik-baik tadi, dia ada sebut sesuatu benda yang kita panggil dalam atom itu. Kalau kita sebut ini atom, sorry ya, kalau anda tengok pada skrin Jeku sekarang lagi, Jeku nak bagi tahu anda dengan senang. Kalau ini ada satu atom, okey, kalau dia tidak stabil. Jeku, kenapa dia boleh tidak stabil? Mungkin saiz dia terlalu besar, bilangan proton dan neutron dia yang banyak. Jadi dia akan cuba untuk menjadikan dia stabil. Macam mana dia jadi stabil? Antara cara dia adalah dia pecah menjadi atom yang lebih kecil untuk jadi stabil. Atom biasanya adalah lebih kita kaitkan dengan zarah yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Okey, atom ya. Tapi kita dalam unsur, dia ulang dalam unsur ada yang kita sebutkan dia sebagai isotop. Isotop di mana dia punya nukleus adalah bilangan nukleus dia dalam nukleus tu neutron dia lebih berbeza. Jadi saiz dia jadi besar, maka dia jadi tidak stabil. Dia akan pecahkan jadi kecil. Dan ketika dia pecahkan jadi kecil, di sinilah dia akan menghasilkan sinar radiasi. Dia ulangkan, dia akan menghasilkan sinar radiasi. Antara cara ini pembelahan nukleus. Okey. Dia akan menghasilkan sinar radiasi. Radiation. Ini yang kita nak bagi tahu lah. Jeku pun dah sebut sebelum ni, sinar radiasi ni kalau dia mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Ini bagi radiasi pengayonan yang tinggi, maka dia boleh merosakkan sel seperti yang kamu tengok tadi dalam video itu. Merosakkan sel daripada 3 faktor macam mana? Pertama ada menjadikan sel itu kanser. Kedua, menjadikan sel itu mati. Okey? Ataupun menjadikan sel itu cacat. Adalah gambar itu, kamu boleh tengok balik dalam video tersebut. Jadi sinar radiasi ini yang menjadi isu. Jadi kamu akan tanya, Jeku, apa itu isotop tak stabil ni? Apa itu nukleus? Apa yang Jeku cerita ni semua? Kalau anda buka buku teks kamu sekarang, okey, anda boleh tengok dalam buku surat 258. 258. Okey. Kita sekarang nak sebut tenaga nuklear. Dia bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Gariskan tenaga yang terhasil, bulatkan tindak balas dalam nukleus atom. Ada 2 jenis tenaga nuklear yang anda perlu faham. Pertama, panggil pembelahan. Tulis di situ nombor 1, pembelahan. Pergi muka surat seterusnya, muka surat 259, pelakuran nukleus, tulis nombor 2. 意思说有2种 ，OK， 有2种辐射的能量能产生的。
ikut contoh pembelahan. Yang pertama panggil pembelahan. Kalau siapa tahu bahasa Melayu, belah maksud dia jadi makin kecil. Pembelahan jadi makin kecil. Pelakuran pula, kalau anda tengok, okey, pelakuran pula dia bermaksud menjadi lebih besar, menjadi lebih besar. Kita mula dengan pembelahan dulu. Okey, pembelahan ini yang kita akan kaitkan dengan reaktor nuklear, murid-murid reaktor nuklear. Jadi kalau kamu ikut Jeko baca sekarang muka surat 258, kita fokus pada ini saja. Pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat. Bulatkan proses pemecahan nukleus radioaktif yang berat, gariskan. Okey, lepas tu gariskan double line kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil. Okey, yang lebih ringan dan lebih stabil. Cikgu sebenarnya kurang suka gambar inilah sebab dia tak nampak sangat perbezaan. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok perhatikan betul-betul, kamu akan nampak uranium. Tengok uranium saiz dia lebih besar. Apabila dia dihentam oleh satu neutron. Cikgu, apa itu neutron? Kalau anda tanya apa itu neutron, sebenarnya cikgu agak terkejut lah. Kalau kamu masih ingat lagi, tengok pada skrin, atom itu kalau kita tengok, kita lukiskan secara mendalam, okey, cikgu pun tak nak buang masa ya, kita ambil contohnya karbon. Unsur karbon ada 6 proton. Okey, dia juga ada 6 elektron. Okey, dan dia juga kalau anda tengok dia mempunyai nilai nukleon nombor nukleon sebanyak 12. Cikgu, apa maksud ini? Cikgu pernah mengajar. Itu cikgu kata kalau nak ajar bab itu semula nantilah. Sekarang maksud dia dalam otak kamu sekarang patutnya fikir bentuk karbon adalah seperti ini. Nukleus dalam itu ada 6 proton, 12 tolak 6 ada 6 neutron. Di luar dia dikelilingi oleh elektron. 1, 2, ada 6 elektron. Petala kedua ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kamu nampak di sini, cikgu ulang, ada elektron, cikgu dah sebut elektron. Dalam nukleus ada proton, ada neutron. Itu yang kata tadi kalau kamu tengok video itu, dia ada sebut neutron dan proton. Dia sebut fokus kepada nukleus sebenarnya, nukleus. Apa itu isotop? Cikgu pun pernah sebut sebelum ni. Seperti karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. Tengok balik nota ataupun YouTube sebelum ni. Okey? Tiga-tiga adalah karbon. Karbon. Tapi kenapa nilai 12, 13, 14? Tengok balik. Inilah kita panggil isotop. Isotop biasanya dia tak stabil. Dan kalau dia tak stabil, dia akan cuba menjadi stabil. Jadikan kecil semula. Dan apabila dia jadikan kecil semula, dia akan menghasilkan sinar radiasi. Boleh ikut ke tak? Susah ke tak? Boleh cikgu tanya macam Wen Ying, saya tahu cikgu, saya tahu kamu tak respon tau. Tapi kalau boleh angkat tangan supaya cikgu tahu kamu hadir. Boleh angkat tangan tak Wen Ying? Okay. Thank you Tiffany mesti baru bangun. Tiffany, sudah makan sarapan pagi? Tiffany? Sudah makan sarapan pagi tak Tiffany? Dia tengah makan tu tengok. Dia tak jawab ni. Sumaya, boleh faham tak Sumaya? Sumaya? Jadi cikgu memang tak nak membabankan kamu. Jadi hari ini kamu akan nampak dalam buku teks pada muka surat 258 ni bahawa pembelahan nukleus rujuk nukleus dalam atom. Biasa kita rujuk pada sini isotop lah. Di mana yang tak stabil. Kenapa dia tak stabil? Sebab dia besar. Dia akan dipecahkan jadi saiz yang lebih kecil, nukleus yang lebih kecil, yang lebih ringan dan lebih stabil.
dan disertakan dengan pembebasan tenaga. Cikgu nak kamu bulatkan dengan warna lain, kalau boleh pembebasan tenaga. Ya. Apabila dia jadi kecil, di situlah dia menghasilkan tenaga. Tenaga dihasilkan. Inilah tenaga nuklear kita nak sebut. Pembelahan nuklear berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat. Okey, cikgu nak kamu gariskan satu neutron membedil satu nukleus, melanggar satu nukleus radioaktif yang berat. Gariskan. Ini akan kita akan kaitkan dengan tenaga nuklear. Jadi bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Jadi dengan itu, cikgu pun tak nak buang masa. Dengan itu, kamu akan pergi ke muka surat 260. 260. Okey? Dengan itu juga cikgu akan paparkan lagi satu YouTube. Okey? Ini yang kamu akan kaji dan kita akan sambung pada hari Khamis nanti ya. Iaitu tenaga nuklear. How does it work? Tenaga nuklear yang dihasilkan. Kejap ya. Oh bukan ini. Silap juga. Nuclear reactor. Reaktor nuklear PM. Ya. Jadi kita akan mengambil masa 4 minit yang seterusnya tonton YouTube ini. Dan cikgu akan terangkan pada kelas yang akan datang. Kita tengok ya. Sabar ya. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time,
the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a Okey, jadi Jeku pun tak nak buang masa. Kalau anda tengok dalam gambar raja ni, dia terang dalam 4 minit, hanya satu bahagian sebelah kiri je. Ya, itu tenaga tempat di mana tenaga nuklear kita nak gunakan kan untuk janakan haba. Ha Jeku, haba untuk panaskan air, kamu akan nampak. Okey, supaya air itu apabila dia lalu, dia boleh panaskan dalam air lagi satu tangki itu menjadikan steam untuk pusingkan turbine. Kalau kamu tengok di sini, kamu tengok dalam gambar dalam video ini kan, dia akan pusingkan turbine. Ibarat macam basikal, dynamo basikal. Dynamo basikal dia pusing, dia boleh janakan elektrik, menyalakan lampu belakang basikal. Okey, menyalakan basikal lah. Jadi kita perlu faham ya. Nuklear, tenaga nuklear itu sekarang kalau kita dah nampak konsep, saya tahu susah, kamu memang tak akan faham sekarang, tapi Jeku akan terangkan secara melanjut pada hari Khamis bahagian sebelah kiri tadi itu. Ya, bagaimana tenaga nuklear dihasilkan pada masa yang sama dia dikawal supaya dia tak meletup. Seperti yang kamu fikir, oh Jeku bahayalah. Tak. Dia tak macam itu ya. Jadi, kerja kamu selepas ini adalah tonton YouTube yang Jeku bagi nanti, kaji muka surat 260 dan 261. 260 dan 261. Tengok di manakah sebenarnya tenaga nuklear menggantikan bahan api fosil. 比如说这个我们这个辐射的那个东西是怎么样它取代那些我们用来燃烧的那些石油去产生能量，怎么样取代。Dia hanya bahagian yang kita tengok muka surat 260 ini je. Yang paling complicated lah katanya. Tapi sebenarnya tidak ya. Dia boleh difahamkan dengan senang. Okey? Jadi tenaga nuklear merupakan trend sekarang. Kamu perlu faham ya. Jadi aku berharap masa akan datang kamu tidaklah terkejut kalau Malaysia ada reaktor nuklear dia sendiri tau. Jadi aku serahkan kepada kamu selepas ni. Okey, untuk tonton YouTube dan baca muka surat 260-261, Cikgu akan sambung pada kelas akan datang. Okey, Cikgu minta izin semua supaya buka kamera, kalau boleh lah. Buka kamera untuk mengambilkan screenshot sekali lagi. Murid-murid yang saya hormati, boleh tak buka kamera sekarang? Tiffany sekarang baru ada ya. Kan hijau semua? Okey, nanti jawab dengan Cikgu ya. Damia, Syafiqah, Sumaya, cuba ni. Boleh buka kamera tak? Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1, Damiano Syafiqah, boleh tak? Okey? Tak apa. Jadi, terima kasih semua ya. Itu saja daripada Cikgu. Yang lambat masuk tak apa, tonton balik YouTube. Panggil kawan semua masuk dalam Google Classroom ya. Kita akan sambung, buatkan kerja pada masa akan datang menggunakan medium Google Classroom. Itu saja daripada Cikgu hari ini. Terima kasih ya. Jumpa lagi. Bye-bye. Sama-sama.